Subhanaka ma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bitammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini dalam Bahasa Al-Quran. InsyaAllah kita sambung bincangan kita. Kita dah selesai melihat kepada huruf-huruf tambahan yang ada dalam root word. Kita ada 3, 4 dan 5. Kita ada satu huruf tambahan, kita ada 2 dan juga ada 3 huruf tambahan. Total kita ada 10 wazan. Di awal ini kita ambil dulu. Kita ada 10 wazan. Wazan yang pertama itu 3 huruf tetapi huruf tengah tu berbeza. Kita ada fa'ala, fa'ila dan juga fa'ula. Dan wazan 2 hingga 10 adalah bentuk pertambahan huruf sama ada dengan satu huruf af'ala, fa'ala, dan seterusnya hinggalah penambahan 3 huruf yang terakhir adalah alif, sin, ta. Penambahan 3 huruf. Baik. Saya dah kongsikan sebelum ni table Dah Ustaz. untuk ringkasan kepada perbincangan kita untuk huruf tambahan. Ini bahagian yang penting sebenarnya untuk kita beri perhatian, sebab nanti makna-makna nanti banyak akan berdasarkan kepada huruf-huruf tambahan yang ada dalam perkataan, utamanya daripada 2 hingga yang ke-10. Ustaz, sorry. Ya, saya silakan. Apa ni yang tambah 3 tu, 3 campur 3, 6 tu, dia kadang-kadang ada yang huruf sabdu di hujung tu. Jadi macam dikira 2 huruf. Yang itu Ustaz tak consider sekarang Contoh perkataannya. Okey, sekejap dia selalu nun sabdu. Itu ma'anna. Baik. Dia surah Al-Hajj ayat 11. Surah Hajj ayat yang ke-11. Hajj. Sebentar. Surah 22 ayat 11. Baik. Khairun lil 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Itu ma'anna. Perkataan apa dia? 11. Fa in asabahu khairun yatma'anna bih. Perkataan fa in asa'u masyaitanir rajim wa minan nas may ya'budullah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in asabatu fitnah inqalaba. Ni inqalaba. Okeylah kan, dia bentuk in fa'ala. Kan, dia bentuk in fa'ala. Okey. Itu makna apa bentuknya? Kan. Ada nampak tak apa-apa pattern yang dia ikut? Yang so far sampai pattern 10 tu tak ada lah Ustaz. Tak ada. Tapi Sebab dia kita, sorry Ustaz. Sebab kita tak ada apa tu? Apa tu yang bermula dengan to ke ta ke, tak ada lah kan? Tapi dia alif wasal tu ada. Alif wasal ada, yang ada alif wasal ada. Cuma yang bentuk yang lain tak ada. Dia ada alif, kita ada alif ta ataupun alif nun kan, tapi ini semua tak ada. Itma'an nabi. Okey, baik. Maka ini mengikut pattern apa? Ini antara pattern yang kita
kita tak belajar, saya skipkan pattern ni sebab apa? Dia ada tapi dia tak banyak digunakan dalam Al-Quran. Dia hanya ada pada beberapa perkataan yang digunakan dalam Al-Quran, dan kalau dalam bahasa Arab tu perkataannya adalah nadirun, perkataan yang jarang, dia bukan jarang yang biasa, dia jarang sangat kita jumpa bentuk perkataan tersebut dalam Al-Quran. Baik. Bentuk yang ini, itma'anna, dia mengikut wazan If alalla. dia mengikut wazan if'alalla. Mengikut wazan if'alalla. Okay. So kalau if'alalla, dia adalah kenapa bentuknya tu berbeza? Kenapa berbeza? Baik. Kerana dia adalah antara bentuk fi'il yang ru'watnya itu bukan 3 huruf. Dia bukan tiga huruf. Okey. Fa, ain, lam adalah ru'wat dia. Adalah ru'wat dia. Kan? Tapi kalau kita tengok dalam table kita, okey, kita buka table kita. Okey. Kalau kita buka pada table kita ni, setiap ru'wat itu, kita akan ada ru'wat dan kita akan ada huruf tambahan. Dan ru'wat dia akan letakkan bentuk yang sama, betul tak? Fa, ain, lam. Yes. Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. So setiap fa, ain, lam yang ada dalam pattern ini, dia adalah root word. Yang ini bukan root word adalah apa? Pada yang kedua, hamzah bukan root word. Bukan. Di sini alif bukan. Di sini alif nun bukan. Baik. So selain daripada fa, ain, lam, itu bukan root word. Okay. Tapi untuk wazan if'alalla, okay, if'alalla, kita tengok yang lain daripada fa, ain, lam apa? Alif je. Okay. Kita ada fa, ain, lam, dan lam ini dia sengaja je samakan dengan root word sebab dia nak bagi tahu dia adalah sebahagian daripada root word. Sebab itu dia gunakan huruf lam, dia tak guna huruf lain. Kalau digunakan huruf lain, maka kita akan tahu dia adalah tambahan. Dan dia adalah mesti ada macam ni lah, alif nun, alif ta ni kan. Maka alif ta wajib ada, fa, ain, lam berubah tak apa. Betul tak? Kan? So sebab itu dia letakkan dalam huruf yang sama dengan fa, ain, lam, sebab dia nak bagi tahu kita lam itu juga sebahagian daripada root word. So bila kita gabungkan, kita tuliskan di sini itma'anna, okay. So kita tahu apa yang bukan fa, ain, lam? Alif. So alif ini adalah tambahan. Maka ta, mim, hamzah, nun, dia adalah root word dia. Dia adalah root word. So dia ada 1, 2, 3, 4. Kita tak ambil lah sabdu tu, dia letakkan tambahan untuk root word ni. 1, 2, 3, 4. Maka 4 huruf ini adalah root word kepada perkataan itma'anna. Lepas itu kalau tengok dia punya fi'il madhi akan jadi apa? Yatma'innu. Yatma'anna, yatma'innu. Yatma'innu. Semua huruf ni ada. Ta, mim, hamzah, nun ada. Dia tidak dibuang. Dia maintain ada di situ. Mudhari' dia. Mudhari' dia yatma'innu. So dia adalah bentuk yang jarang kita jumpa. Itu saya tak masukkan dulu di awal-awal dia ada, tapi dia jarang. Ustaz. Baik. So maknanya Ustaz cakap tadi dia tak macam mana? Kita tak boleh cari root word dia. Dia tak ada root word maknanya.
Untuk perkataan itma'anna ada, dia mengikut pattern tu lah. If'alallah. If'alallah. Mengikut pattern if'alallah. Okay, kalau saya buka sebentar. Okay. Kalau kita tengok dalam, kau saya tak share lagi. Okay. Kalau kita tengok dalam kamus Munawwir, kan? Dia ada, semua kan 3 huruf kan? Kita bagi ta, mim, ha. Kita jumpa ta, mim, ha last sekali. Okay. So dia akan lalu kepada apa ni? Halaman yang ke 864. 864. Baik. Perkataannya adalah tam'ana. Letakkan. Tam'ana, ta'mana wa ta'mana dhahrahu. Ini untuk makna membungkukkan. Menenangkan, meredakan. Tam'ana. Ataupun di bawah tu diletakkan di sini. Itma'anna. Itma'anna maksudnya tenang, tenteram, aman. Sebab tadi rupanya apa? Alif ada tambahan. Rupanya adalah ta, mim, hamzah, nun. Dia adalah tam'ana. So, kalau kita tengok ke bahagian sini, kita ada itma'anna. Itma'anna. Dibawa kepada tama'ninah. Al-itmi'nan. Tama'ninah kita biasa guna. Kan? Al-itmi'nan ni jaranglah dengar. Tapi dia masdar juga, kata terbitan juga untuk tama'ninah tu. So, tama'ninah. Al-itmi'nan. Mutma'in iaitu orang yang tenteram. Mutma'annah. Okey. Baik. So ini bahagian yang apa? Dia 4 huruf. 1, 2, 3, 4. Rupanya itu adalah 4 huruf dan patternnya itu jaranglah kita jumpa. Tapi dia ada. So kita lihat perkataan yang lain. Contoh ni. Perkataan ni. Tolmasa. Tolmasa. Itlamassa sama dengan itma'anna sama. Talmasa. So dia ada 4 huruf. Dia ada bentuk dia tapi dia sangat jarang. Apatah lagi dalam Quran. Hanya ada mungkin ada beberapa perkataan. Saya tak pasti berapa perkataan. Mungkin juga hanya satu perkataan pada itma'anna ini sahaja. Wallahu alam. Dia ada dalam 5-6 ayat yang ada litatma'inna, ada liyatma'inna, tapi itulah semualah mutma'inna macam saya cakap tadi, mutma'innin, al-mutma'innah pun ada. Lagi satu ada yaqshairu. 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 Tapi tak banyaklah macam Ustaz cakap. Satu lagi kita ada betul, yaqshairu dia adalah iqsya'arra. Iqsya'arra. Iqsya'arra, yaqsya'iru. Itu ada antaranya pada surah yang ke-39. Al-Zumar 23. Ayat yang 23. Kita ada perkataan taqsya'iru. Itu pun sama dia dengan if'alallah juga. So, saya buka tengok. Perkataan taqsya'iru sama dia daripada iqsya'arra. Dia ikut wazan if'alalla. Iqsya'arra. So rupanya apa? Qaf shin ain ra. Qaf shin ain ra. Itu dia. Tapi nanti bila pergi kepada apa tu pendetailan kan, sebenarnya perkataan ni dia diambil asal-asalnya juga daripada 3 huruf juga. Asalnya daripada 3 huruf juga. Cuma dia macam ada dah jadi dalam penggunaan Arab itu dia ada tambahan-tambahan yang
yang begitu. Contoh kita ada tadi perkataan itma'anna. Okay. Perkataan iksya'arra ini maksudnya apa? Bergetar. Taksya'irru maksudnya ialah bergetar. Baik. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Itu bila mendengar Al-Quran. Sebenarnya bergetar dan dia berasal daripada perkataan shin ain ra. Shin ain ra. Shin ain ra maksudnya apa? Syiar. Syiar. Kita ada dalam Quran juga wahum la yash'urun. Sedangkan mereka tidak sedar. So shin ain ra maksud dia sedar, maksudnya rasa. Rasa, perasaan, rasa, dia semua menggunakan perkataan shin ain ra. So taksyairu adalah salah satu bentuk yang kita rasa yang berkaitan dengan perasaan, betul bergetar, satu yang dirasakan. So ruanya adalah pada shin ain ra. Begitu juga itma'anna. Itma'anna dia berdekatan dengan perkataan aman, iaitu perkataan tenang. Perkataan tenang. So dia akan ada dekat-dekat juga dengan huruf yang 3 huruf semua dia disebut sebagai huruf yang special lah. Dia macam kita kalau dalam wazan kita tu, dalam pattern kita, dia yang ni if'ala yang ketujuh ni. Yang ketujuh ni kan? Yang digunakan untuk warna. Ihmarra, ibyadda, iswadda, digunakan khas untuk warna. So dia wazan yang tertentu sahaja. Dia kalau dalam Quran untuk if'alallah dia ada hanya beberapa perkataan sahaja yang menggunakan pattern tersebut. Mungkin since saya sudah bertanya ni, mungkin saya akan kongsikan mungkin nanti sesi depan untuk wazan if'alallah nanti mungkin sebagai maklumat tambahan. Okay, Ustaz, terima kasih. Jelas, Ustaz. Thank you. Baik, Zakila, jazakallah khairah, saya tanya berkaitan. Baik. Maka ini pattern 2 hingga 10 yang telah kita lihat beserta dengan huruf-huruf tambahannya. Dan ini semua adalah sangat-sangat penting kerana Al-Quran dalam menyatakan fi'il, dia akan berpusing-pusing di sekitar pattern itu dalam nak menyatakan makna sebenar dan tepat pada apa yang nak disampaikan. So dia akan berpusing-pusing dengan pattern tu, dia akan bermain-main dengan pattern tu. Baik. So kita nak lihat pada pattern kita yang pertama. Kenapa fi'il ada banyak bentuk baik. Poinnya ialah apa? Poinnya ialah untuk semua nanti kita akan bincangkan. Poin besarnya ialah bertambah huruf, bertambah makna. So kita ada ruwet asal kita fa, ain, lam, dan kita ada tambahan huruf hamzah, tambahan alif ta, tambahan alif nun, tambahan alif sin ta. So ringkasannya ialah bertambah huruf, bertambah makna. So, bila bertambahnya huruf pada root word, maka mesti ada pertambahan makna juga pada perkataan tersebut. Mesej yang hendak disampaikan amat berkait rapat dengan pemilihan perkataan dalam ayat. Dalam bahasa Arab, pemilihan perkataan adalah perkara yang dititik beratkan. Kaedah umum dalam bahasa Arab menyatakan bahawa apabila bertambah huruf pada satu perkataan fi'il, maka akan bertambah makna yang hendak disampaikan. Dan ini khusus untuk perkataan fi'il. Sebab nanti apa pun kita akan balik kepada fi'il. Begitulah bila kita melihat pada Al-Quran, kita akan mendapati ada beberapa bentuk fi'il yang digunakan. Setiap bentuk perkataan fi'il itu mempunyai beberapa makna yang tersendiri
Akan tetapi kaedah umum menyatakan bahawa bertambah huruf bertambah makna. Baik, kita lihat pada pattern kita yang pertama, kita ambil wazan yang kedua. Kenapa? Sebab wazan yang pertama tu semua 3 huruf lah. Dia 3 huruf. So perbezaan baris pada fa'ala, fa'ila dan juga fa'ula itu adalah kerana bezanya perkataan. Hanya adalah perkataan yang berbeza. Dia tak ada makna yang lain. So kita akan bermula pada pattern yang kedua, wazan yang kedua hingga wazan yang ke-10. Wazan kita yang pertama, af'ala. Af'ala, tambahan huruf hamzah yang berada di depan. Baik. Yang pertama poinnya ialah perbuatan yang melibatkan pihak lain. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa akhrajatil ardu athqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Kita lihat pada perkataan akhrajati, kita potong wa tu. Baik, perkataan akhrajati. Okay. Tanda yang ada ini asalnya adalah sukun, tapi jadi beri bawah sebab apa? Bersama dengan alif lam. Baik, so tanda yang ada apa? Ta, sukun akhir perkataan. Membawa makna kategori perkataan ini ialah fi'il madhi. Dhamirnya ialah hiya. Okey. So nak tahu root word dia buang apa? Buang tanda. So kita buanglah ta sukun tu. Apa yang tinggal? Yang tinggal akhraja. Akhraja. Akhraja mengikut pattern af'ala. So ada huruf tambahan alif. So pattern. So pattern af'ala maksudnya apa? Perbuatan yang melibatkan pihak lain. Baik. So dia mengeluarkan. Sebab itu kalau ringkasnya kita lihat pada terjemahan dia, mengeluarkan. Beza tak keluar dan mengeluarkan? Beza. Bezalah. Kalau kata saya keluar, maksud dia kita Dia lah yang sendiri keluar. yang keluar. Kalau sebut saya mengeluarkan, so Dia kita tahu mengeluarkan sesuatu. mengeluarkan sesuatu. Saya tu belum tentu keluar, tapi sesuatu tu memang confirm dia telah keluarkan. So saya mengeluarkan pokok. Pokok letak dalam rumah kan, nak kena matahari. Saya mengeluarkan pokok. So pokok tu dia akan letak kat luar. Saya tu belum tentu lagi kat luar. Saya mungkin maintain dia duduk di dalam. Pokok tu yang pastinya berada di luar. So wazan af'ala dia menunjukkan perbuatan yang melibatkan pihak lain, bukan dia je. Kalau saya keluar, dia je keluar. Tapi bila saya mengeluarkan, dia melibatkan pihak lain. Boleh? Clear point yang ni? Ya, Ustaz. Maknanya dia ada me dan dia ada kan. Betul. So terjemahannya pun kita boleh lihat dia ada me. Dia melibatkan pihak yang lain. Penambahan Allah. dia dekat penambahan dia tu dekat me dan kan lah. Betul. Dari sudut terjemahan bahasa Melayu, penambahan ni pada me dan kan. Betul. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Yang kita nak lihat pada perkataan tuliju. Tanda yang ada ta di awal perkataan, huruf akhir berbaris depan. Maka kategorinya ialah fi'il Mudhari'. mudhari'. Insya-Allah. Dhamirnya Anta. Dhamirnya anta. Baik. Dhamirnya lagi? Olah yang Tuliju. Dhamirnya juga ya. hiya. Ya. Perempuan. Untuk fi'il madhi sama. Anta dan hiya. Dhamirnya sama. Untuk lelaki dan juga perempuan sama. Jadi nak tahu beza, tengoklah pada konteks ayat tu. Dia tengah cakap kepada lelaki ataupun dia tengah cakap kepada, merujuk kepada
feminine. Boleh dua-dua. Tapi tanda dia sama dua-dua. Hmm. Sini tulijul laila fin nahar. Engkau lah. So kalau engkau, maksud dia apa? Anta ke hiya? Anta. Anta. Di sini guna anta. Engkau lah yang masukkan malam ke dalam. Perkataan tuliju fi'il mudhari' dhamir anta. Baik. Nak cari word buat apa? Buanglah tanda dia ta kat depan. So yang tinggal adalah waw, lam, jim. Jim. Asalnya dia ada hamzah. Dia adalah aulaja, yuliju, af'ala, yuf'ilu. So asalnya adalah aulaja, yuliju. Yuliju. Apa maksud aulaja? Yuliju, memasukkan. Terjemah ringkasnya memasukkan. Macam akhraja. So, dia perbuatan yang melibatkan orang ataupun pihak lain. So bukan Tuhan yang masuk, tetapi apa? Memasukkan. Dia memasukkan malam kepada siang kepada malam. Kemudian watukhriju. Tengok pattern dia sama tak? Dia berkaitan huruf akhir baris depan dia sama, dia adalah fi'il mudhari'. Domirnya anta, di sini konteksnya anta. Nah, cari word buang ta, tinggallah kha, maaf, kha, ra, jim. Dia mengikut pattern akhraja. Akhraja, yukhriju. Kalau kita guna kharaja, Wah. kita takkan dapat yukhriju. Kharaja, mudhari'nya adalah Yakhruju. 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 So kita tak dapatlah tukhriju ni, dia akan jadi takhruju. So akan dapat tukhriju adalah bila kita guna wazan af'ala. Alah. Baru akan dapatlah yuf'ilu. Huruf sebelum akhir tu berbaris Depan. bawah. So tukhriju maksudnya apa? Mengeluarkan. So Allah Azza wa Jalla lah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan yang mengeluarkan daripada benda yang mati sesuatu yang hidup. So Allah yang dia melibatkan pihak yang lain. Makanya Allah Azza wa Jalla yang sendiri keluar ataupun masuk. Baik. Ustaz, Ya salam. saya. Beza bila Ustaz kata Ada Jawa. Alhamdulillah. Saya tadi start tengok mana Jawa ni tak ada. Hari ni kita nak bincang ni. Alhamdulillah ada. saya dah go through all this, tapi Ustaznya expression saya faham lah. Lagi orang kata nampaklah hujung cahaya di hujung Hujung tunnel. tapi macam tu lah Ustaz, it's very academic lah saya nak applicationnya. Apa ni? Macam takhruju tu domain dia Ustaz kata anta tadi, kalau tu dia makna kita tahu baris depan tu, apa beza dengan baris ta dengan tu? Okey, baik. Bezanya sebab wazannya tu berbeza. Oh, okey. So bila akhraja, mudhari'nya akan jadi yukhriju, akan kena baris depan. Kalau 3 huruf kharaja, mudhari'nya yakhruju, ya tu baris atas. So beza dia pada wazan. Okey. Yuf'ilu lah Ustaz Ya? Yuf'ilu lah. Betul lah. Dia mengikut Yuf'ilu. af'ala. So tu yang kita tengok table kita tu, dia akan jadi af'ala yuf'ilu. So Dia ikut akhraja yukhriju. Kalau kita kata fa'ala yaf'ulu. Cuba kita tak ikut wazan. Apa makna dia Ustaz? Kelakar. Kalau tak ikut wazan, dia akan jadi Engkaulah yang keluar. walaja. Engkaulah Walaja yang itu. keluar. Engkaulah yang masuk waktu malam. Engkau yang masuk waktu malam, engkau yang keluar waktu malam. Dia akan jadi macam itulah. Allah yang masuk waktu malam, Allah yang keluar masuk. So maksud dia, malam tu besar, Allah tu lebih kecil. So Allah yang masuk. Betul tak? Sebab kita kalau nak masuk, mestilah satu yang lebih besar. Kan? Itu yang buatkan kita senang nak faham pasal kenapa kena ada wazan. Baik. So dia perbuatan melibatkan pihak lain. Okay. Dan kalau kita tukar wazan dia jadi tak kena makna dia. Betul tak? Jadi tak kena. Okay. Bila kita tengok yang ni juga, contoh kata buatkan engkau yang masukkan waktu malam ke dalam siang kepada malam.
Engkau yang keluarkan daripada yang hidup itu mati, daripada yang mati itu suatu yang hidup. Dia menunjukkan perbuatan yang melibatkan pihak lain. Dan ni ambil ini sebagai poin tambahan, dan ia juga menunjukkan apa? Bila sebutlah, kita ambil contoh tadi kan, saya mengeluarkan pokok bunga, mengeluarkan pasu bunga daripada rumah. Saya memasukkan pasu bunga daripada rumah ke dalam rumah. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang keluar dan masukkan tu, dia ada kuasa tak nak tentukan? Ada. 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 So, dia menunjukkan apa? Orang yang melakukan itu, dia mempunyai kuasa yang penuh untuk menentukan baru sesuatu. nampak. Kuasa yang penuh menentukan sesuatu. So Allah, dia bukan saja masukkan malam kepada siang, tetapi dia ada kuasa sepenuhnya memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Ni Ustaz, Ya. kononnya pelaku ni berkuasa lah. Yang jadi mangsa tak ada kuasa. Betul. Dia Betul. pelaku dan mangsa lah kiranya ni. Betul. So wazan af'ala, dia perbuatan yang melibatkan pihak lain dan menunjukkan orang yang buat pelaku tu dia mempunyai kuasa yang penuh kepada apa yang dia lakukan. Dia menguasai penguasaan yang penuh. So Allah bukan saja boleh memasukkan yang hidup pada mati, mati pada hidup, tapi dia berkuasa nak melakukan perkara tersebut. Kenapa? Kerana ada orang yang cuba-cuba. Itu yang berlaku antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud, betul tak? Betul. Kan? Bila raja tu kata, aku pun boleh menghidupkan yang mati, aku boleh juga mematikan yang hidup, dia kata. Kan? Tapi last sekali Nabi Ibrahim kata, Allah terbitkan daripada timur, kau terbitkan daripada barat. So dia ada kuasa tak nak buat macam tu? Tak ada kuasa. Lepas tu wazan af'ala menunjukkan juga orang yang buat tu dia ada kuasa, ada kemampuan, ada kemahiran, ada kepakaran untuk melakukan sesuatu perkara tersebut. Dia bukan saja melibatkan kepada pihak lain, tapi menunjukkan penguasaan dia terhadap pihak tersebut. Hingga dia boleh suka hatilah dia nak buat apa pun. Yang orang yang mangsa tu kena ikut je lah kan apa yang diperintahkan. Redha je lah aku. Yeah. So dia bukan saja libatkan pihak lain, dia bukan saja macam Allah masukkan malam ke siang, Allah masukkan siang ke malam, macam tu je. Tak kan? Dia menunjukkan pada kekuasaan penuh Allah pada melakukan yang demikian. Saya tanya Ustaz ni sebab saya saya silap lah. Saya ingat bila ada huruf depan ta ke yu, maknanya dia pelaku is not known, tidak diketahui. So saya fikir macam itulah. Oh okey. Macam pelaku apa dia panggil tu Ustaz? Naib Majhul, fa'il kan? majhul. Majhul lah. Saya ingat bila dia ada huruf depan tu majhul. Is Okey, not saya known. faham. Pelaku tak tahu. So saya fikir macam tu bila Ustaz explain macam ni. Then I was wondering mengapa engkau lah. Maknanya kita tahu pelaku dia kan? Betul. Itu yang saya confused. Saya took for granted bila dia depan tu dia is majhul lah. Baik saya. Sekarang saya faham soalan. Tadi saya kurang jelas. Tapi harap jawapan tadi itu membantulah. Yes, ikut wazan tu. Liju tu dia dah embedded dah kat situ ada domir hua kan. Betul. Untuk yang tadi yang Jawa sebutkan, kalau kata itu yang dia jadi bentuk pasif, iaitu depan tu ada D, kan? Okey. Kalau setiap fi'il boleh jadi. Setiap fi'il daripada wazan 1 sampai wazan 10 dia boleh ditukar jadi bentuk D. Okey. Dan dia tak semestinya baris depan itu adalah D. Contoh, kalau kita ambil tadi fa'ala yaf'alu. Okey. Untuk wazan ini, kalau ini buat yaf'alu, dia membuat. Kalau nak jadikan ia dibuat, dia akan jadi yuf'alu. Dia akan jadi yuf'alu. Betul. Kalau kita ada af'ala yuf'ilu, ia membuatkan ataupun yuf'ilu, ia membuat
ia membuatkan, contoh kalau akhraja ia mengeluarkan. So bila nak jadikan bentuknya pasif D, dia akan jadi apa? Dia akan jadi Yuf'alu Ustaz. dia akan jadi yuf'alu. Okey. So untuk dua contoh ini kita jelas bahawa yang berubah adalah apa? Baris huruf kedua terakhir. Baris huruf kedua terakhir yang berubah. Asalnya dia patut baris bawah, maaf, untuk yang yuf'alu yang atas ini, maaf, untuk yang 3 huruf yang berubah adalah huruf depan, untuk yang 4 huruf yang berubah adalah huruf yang kedua terakhir. Huruf yang kedua terakhir. So itu bila kita kuasai wazan madi dan juga mudhari', itu je. Fa'ala yaf'alu. So kita tahu dia adalah yaf'alu. So bila ditukar jadi yuf'alu, so kita tahu ini adalah wazan yang berbentuk D. Wazan yang berbentuk D. So yuf'ilu, so kalau tuliju, kalau D masukkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi dia akan jadi tulaju. Dia akan jadi tulaju. Dia bertukar kan Ustaz? Betul. Wa Cakap saya tukhriju dulu dia kan. akan jadi tukhraju. Tuliju dia akan jadi engkau dimasukkan, tukhraju engkau dikeluarkan. So bezanya pada yang belakang. Huruf depan tu berubah pada wazan yang 3 huruf. Kalau dan ada juga wazan sekarang ni kita tahu yang mudhari' itu memang dia memang berbaris depan. Siap-siap dah. Nampak macam dia berbentuk pasif. Tapi kita pastikan dengan satu lagi perubahan huruf, iaitu huruf yang kedua terakhir, kerana untuk fi'il yang berbentuk pasif, dia akan dua berubah, huruf yang pertama dan huruf yang kedua terakhir. So sama ada dia dua-dua ataupun dia either one, untuk menjadikan dia D. Gitu. Baik. So itu pun kita yang pertama, perbuatan yang melibatkan pihak lain dan menunjukkan penguasaan yang sepenuhnya pada orang yang melakukan. Baik. Yang kedua, perbuatan yang memerlukan tindakan segera. Perbuatan yang memerlukan tindakan segera. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku berserah diri tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Kita lihat pada perkataan aslim dan perkataan aslamtu. Mungkin aslamtu lebih mudah. Aslamtu apa tanda yang ada? Kita ada ta baris depan akhir, perkataan sebelumnya sukun. Ana. Kita tahu dia adalah fi'il madhi. Mati, sorry. Domernya ialah ana. Okay. So, untuk aslim, ini kena tengok pada table lah. Untuk kalau kita tak ingat, tapi bentuknya tu mudah dah, ada hamzah kat depan. Kan aslim, sukun di belakang, dia adalah bentuk fi'il amar yang mengikut wazan af'ala. So aslam tu ni tadi, kita buang tu, kita dapatlah wazannya adalah aslama. Mengikut wazan af'ala. Aslama af'ala. Baik. Poin di sini yang kedua ialah perbuatan yang memerlukan tindakan segera. So bila Allah kata, dan ingatlah tak kala Tuhanmu berkata kepada Ibrahim, aslim, Islamlah wahai Ibrahim, atau berserah dirilah kepadaku. Dia menunjukkan perbuatan yang memerlukan tindakan segera. Maka Nabi Ibrahim pun terus berkata, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. So Tuhan bentuknya itu suruh bersegera, maka Nabi Ibrahim pun bersegera melakukan perkara tersebut. Baik. Poin yang kedua. Dan kalau kita lihat pada penghujung surah yang ke-26,
pada ayat yang ke-214 Allah sebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Sini Allah gunakan perkataannya anzir. Anzir sama tak dengan aslim tadi? Sama. Sama. So dia mengikut pattern af'ala. Di sini ialah anzara. So ini perintah Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Allah menggunakan perkataan anzir, pattern af'ala, menunjukkan apa? Perbuatan yang perlu dilakukan dengan segera. So Allah cakap apa? Berilah peringatan kepada kaum kerabat. So Allah nak bagi tahu, bukan saja nak suruh bagi peringatan, tapi Allah nak bagi tahu, pergilah, bersegeralah pergi memberi peringatan kepada kaum kerabat. Dan ayat ini turun pada awal-awal dakwah Nabi SAW secara terang-terangan, secara terbuka. Allah suruh bersegera, pergilah beri peringatan kepada kaum kerabat. Ini dia macam ada suruhan kat sini ya. Betul. Memang dia amal, Kak. Dia berbentuk Yalah, suruhan. jangan suruhan. Betul, berbentuk suruhan, dan dia adalah suruhan yang memerlukan kepada tindakan Tindakan segera. segera. Buat sekarang, now. Kita Ustaz sebut tadi perbuatan yang memerlukan tindakan segera, maknanya ada suruhan lah kat situ. Betul. Maksudnya Ustaz, untuk yang kategori nombor 2 ni, perbuatan yang memerlukan tindakan segera ni khas untuk fi'il amal je lah kan? Betul. Khas untuk perbuatan yang nanti ada fi'il amar. Betul. Betul. Itu pun kita yang kedua. Yang ketiga, Tapi untuk Ustaz Ya. kejap ya. Fi'il amal ni, yang ni aja yang perlu tindakan segera, yang lain tu memang ada suruhan tapi tak ada yang tindakan segera, ada juga kan? Kalau yang lain, jika dia merujuk Ada kepada amar juga kan? satu yang berbentuk macam suruhan, maka ia adalah satu yang perlu dilakukan segera. Memerlukan kepada tindakan segera. Apa pun bentuk dia? Apa pun bentuk? Akan ada beberapa bentuk nanti dalam Al-Quran. Ada perkataan nanti anzil. Anzil. Kan? Antaranya perkataan apa? Bani Israel. Bani Israel lepas daripada laut tu, dia kata anzil alaina ma'idatan minas sama'. Anzil ma'idatan minas sama'. Minta apa? Turunkanlah daripada langit hidangan. So, dia minta turunkan segera. Cepat-cepat. Nak minta diturunkan. Yang ketiga, perbuatan yang sengaja dilakukan. Perbuatan yang sengaja dilakukan. Subhanallah, wa huwal ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Baik, perkataan anzala. Sebelum kita jumpa dah. Kan perkataan anzala af'ala mengikut pattern Makan. Maka perbuatan anzala, pattern af'ala juga menunjukkan perbuatan yang sengaja dilakukan. Terjemahnya apa? Dan Allah dialah yang menurunkan hujan daripada langit. So perbuatan Allah menurunkan itu adalah perbuatan yang apa? Sengaja dilakukan, bukan perbuatan yang tak sengaja. Perbuatan yang sengaja dilakukan. So bila perbuatan yang sengaja, kita tahu orang yang buat tu dia aware tentang perkara tersebut. Dia sengaja buat, dia tahu dah apa yang dia tengah nak buat. Ustaz, Ya saya. selalu kita bila niat sahaja aku sembahyang, itu maknanya kita sedar yang kita buat tu lah Ustaz. Kita sedar. Sahaja. Cerita sahaja. Baik, kita tengok di sini, Allah disebut. Dialah yang telah menurunkan hujan daripada langit. Menunjukkan perbuatan yang Allah sengaja lakukan. Maka dia juga beritahu pada kita bahawa ini adalah bentuk apa? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla pada kita. Betul tak?
Betul Ustaz. Kita bangun pagi kan. Atas meja dah ada makanan terhidang. So kita tahu mak kita masak. Oh, mak masak hari ni sarapan. So kita pun makan. Tapi di sebalik itu kita tahu apa? Kalau perkataan dalam bahasa Arab tu digunakan, dia akan gunakan perkataan dalam bentuk af'ala, iaitu atbakha. Iaitu satu perbuatan yang sengaja dilakukan. So bukan saja makanan terhidang pagi-pagi, tapi dia adalah bentuk apa? Bentuk kasih sayang mak kepada anak. Sebab perbuatan itu sengaja dia lakukan. Sebab boleh je mak-mak ni sengaja tak masak sarapan. Boleh tak? Boleh je. Tapi dia dengan sengaja masak sarapan. Kenapa? Kerana dia sayang dekat anak dia, sayang ke ahli keluarga dia, supaya bangun ada makanan terhidang. Oh, seronok lah. Bangun-bangun lapar, so ada makanan. So dia adalah bentuk kasih sayang. Oh, maksudnya perbuatan sengaja dilakukan ni kerana kasih sayang lah Ustaz So antara makna yang boleh kita dapat di situ. Kalau dia turunkan banjir terus itu antara kasih sayang juga, dia suruh you all sedar kan. So disebab tu Allah sebut fa-akhrajna, perkataan akhrajna. Kita potong fa, tinggal akhrajna. Akhrajna tanda yang ada Nah, Nun alif tu, nun na tu lah. nun alif. Nah, di Mati. belakang sebelumnya sukun, maka dia adalah fi'il Mati. madhi, domirnya nahnu. Nahnu. Baik. So nak cari dua word, buat apa? Buang tanda, buanglah na tu. Apa yang tinggal? Akhraja. So fa akhrajna maksudnya apa? Kami tumbuhkan dengan air hujan itu. Keluarkan Segala- tumbuhan. Keluarkan Kami keluarkan. Terjemahkan tumbuhkan. Segala jenis tumbuh-tumbuhan. Potong kat situ. So tumbuh-tumbuhan tu keluar tumbuh itu, kita tahu dia adalah satu perbuatan yang apa? Sengaja Allah lakukan. Boleh tak kalau Allah tak tumbuhkan? Hujan je tapi tak tumbuh apa-apa. Boleh. Tapi Allah akhraja, sengaja je tumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu. Sebab apa? Kasih sayang dia kepada hamba dia. So kita ambil daripada root word akhraja. Kalau kita gabungkan, kita kan dah lalu pada nahnu ni. Allah gunakan domir nahnu merujuk kepada diri dia. Tu satu lagi point lagi. Tunjuk kekuasaan dia lah. Menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah SWT. Kan? So ada, dia kalau tengok pada bahasa Arab, kita boleh tengok pada beberapa angle kan. Bila terjemahan nampak satu je lah, kami keluarkan ataupun kami tumbuhkan pada air hujan tu tumbuh-tumbuhan. Dapat dah makna dia. Tapi bila tengok pada teks Arab, kita akan dapat lagi beberapa makna tambahan. Akhraja satu dapat. Akhrajna pun boleh. Ada lagi satu. Fa tu. Fa. Ya. Fa. Fa. Fa lagi. Segera ke? Segera. Semua kemudian. Ni segera. Masya Allah. Andai tak no. Satu perkataan fa akhrajna. Kan? Alah, Orang fa kalau tu nak dia tadabbur, orang tadabbur satu ayat, fa akhrajna bihi nabata kulli syai. Kalau dalam bahasa Melayu lah. Kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Dia pun tadabbur, ambillah point. Tapi lagi syekh tadabbur ni banyak kan, maknanya. kita dengan satu daripada perkataan. Satu Ajar kalimah Nurul daripada tadabbur. fa akhrajna je. Cukup dah. Habis dah. Kuliah maghrib, lebih kuliah maghrib. 1 jam boleh bercakap. Pasal fa akhrajna. Belum cerita lagi pasal tumbuh-tumbuhan tu. Belum cakap Bagaimana lagi tumbuh? pasal kasih sayangnya. Dia Belum tak cakap lagi suruh kita pasal makan. saya. Satu perkataan je. Jangan kita kelaparan. Itu bila kita tengok pada apa? Teks Arab. Tengok bahasa Melayu, kita dapatlah makna dia. Daripada teks Arab, kita akan dapat beberapa tambahan yang Kalau kita kata konteks nombor 3 ni, perbuatan yang sengaja dilakukan, kita boleh juga kaitkan dia dengan perbuatan melibatkan orang lain. Boleh juga? boleh? Memang sekali Boleh tu. sekali lah. Boleh? Dia sekali lah. Sekali. Boleh? Sekali lah maksud. Dah masuk nombor 3 ni dah merangkumi 1, 2 je sekali lah. Ya masuk. Dia Okey. wazan nombor 2 ni, af'al ni, dia semua sekali. 1, 2, 3. Semua merangkumi. Rosima? Okey. Banyak dah point. Masya Allah. So boleh cerita dah kat orang fa akhrajna. Hari ni saya belajar satu je perkataan fa akhrajna. Orang kata lah satu perkataan je. Kan.
Dia berkuasa Satu, satu. Dia berkuasa menurunkan hujan. Kuasa menunjukkan sepenuhnya. kekuasaannya pada orang lain. Dia tunjukkan kekuasaan dia pada hujan tu. Dia turunkan hujan. Betul. Kalau kita Yang ambil tu satu tak point boleh je. kata saya tak nak turun. Kata dia. Kalau kita ambil satu point je, point nombor 1. Perbuatan yang dia apa tu? Melibatkan Pada orang orang lain. lain. melibatkan pihak orang lain dan dia berkuasa sepenuhnya. Satu tu je. Kita boleh cerita tentang kita pun tanam juga tanam-tanaman. Kan? Tapi kita tak ada kuasa nak tumbuhkan. Kita boleh buatlah macam-macam tapi tetap kita akan tunggu je. So proses kita tunggu dia tumbuh tu adalah menunjukkan apa? Kita pun tak pasti tumbuh ke tak tumbuh. Kita pun tak confirm. Kalau tumbuh, tumbuhlah. Kalau jadi, jadilah. Sebab tu kita tunggu je. Kalau kita boleh tumbuhkan, kita akan tumbuhkan buat sesuatu nak bagi dia membesar. Tarik dia bagi panjang ke, kan buah dia bagi lebar, kita tarik ke, kita akan buat. Sebab kita tak boleh buat apa, kita kena sekarang boleh buat apa? Tunggu. So tunggu je lah. So tunggu tu menunjukkan kita tak ada kuasa sepenuhnya. Allah tak perlu tunggu. Boleh je dia buat, nak buat bentuk macam mana. Tiba-tiba tanam durian, tiba-tiba durian tu jadi 4 segi. Boleh je Allah nak buat, tarik-tarik jadi 4 segi. Kita tak boleh nak tarik. Jadi bentuk 4 segi, 3 segi. Fa'akhrajna. Ustaz, maknanya kalau kita gabungkan perbuatan yang tadi tindakan segera tu dan nombor 3 macam fi'il amar, perintah Allah. Maknanya kalau kita dapat kata macam ni, macam yang tadi tu kena tindakan segera, dan means yang kalau kita relate dengan perbuatan yang Allah perintah, tapi kita sebagai manusia kena ambil tindakan yang segera. Itu kalau dalam bentuk fi'il amar yang Allah perintahkan kepada kita, maka dia bentuk tindakan yang perlu diambil segera. Kalau berada dalam bentuk fi'il amar. Ya, macam ni, macam perbuatan yang sengaja dilakukan, Allah perintah pada makhluk dia selain pada manusia lah. Tapi manusia kena usaha untuk tanam-tanam lah, nak ambil pada hujan yang turun tu. Ya. Tu yang hujan tu bertindak segera, tanaman tu pun bertindak segera, cepat dia tumbuh, tu dia sebut fa'. Tu dalam berapa bulan Ustaz? Ya, itu yang lalang tumbuh baru rasa baru potong kalau hujan kan. Rasa baru potong, dah tumbuh. Dah naik tinggi kan. Dia bertindak segera. Segera dia naik tu. Itu makhluk juga. So ayat ni bukannya kita aja ya. Ya. Sebelah kata sebut fa'akhrajna. Semua makhluk sekali lah ya Ustaz. Betul. Sekali lupa pula yang makhluk lain. Kita je yang selalu lewat-lewat dalam perbuatan tangguh-tangguh. Makhluk lain mana ada tangguh-tangguh? Makhluk lain semua buat segera. Kita je yang tangguh-tangguh, betul tak? Patuh betul. Makhluk lain semuanya bersegera. Kecuali kalau Allah takdirkan dia lambat, Allah takdirkan dia terbantut, takdirkan dia tak naik, mati tutur tumbuhan kan. Dia akan ikut lah. Lain daripada itu dia akan jalan segera ikut seperti yang telah Allah tetapkan. Kalau contoh matahari, dia kena naik pagi, waktu subuh. Dia akan naik, dia tak akan terlewat. Dia akan naik pada ikut waktu yang telah ditetapkan. Kecuali nanti kalau Allah suruh dia naik daripada barat. So waktu tu dia akan ikutlah. Lain daripada tu dia akan ikutlah timing yang telah ditetapkan. Kita je tak ikut timing. Kejap 5.30, kejap pukul 5, kejap pukul 6, kejap 6.30 bangunnya. Subuhnya kadang 6 suku, kadang 6.30, kadang 6.45. Kita yang tak ikut timing. Ustaz, ada kena-mena dengan fitrah kehidupan kita tak? Sebab kita dari bayi nak berjalan berapa lama. Macam kambing kalau lahir je, pagi dia lahir, petang kan dia dah boleh berdiri dah. Betul, kejap je. Mungkin dalam berapa 15 minit, 20 minit dah start berdiri dah. Fikir pula ya. Wallahualam tentang perkara itu. Wallahualam. Kemudian sebab fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakib. Allah guna lagi fa'akhrajna sama dengan depan. Tapi kita tengok perkataan nukhriju. Baik, tandanya nun di awal perkataan huruf akhir berbaris depan, maka ia adalah fi'il mudhari'. Dhamirnya ialah nahnu. Baik. Nak cari word buang ini dan kita akan dapat dia mengikut root wordnya adalah akhraja, mengikut pattern af'ala. So akhraja yukhriju, so tu yang dia jadi untuk nahnu dia jadi nukhriju. Baik. So di perbuatan yang sengaja dilakukan apa dia? Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir buah yang bergugus-gugus.
So kita akan dapat sama perbuatan yang sengaja dilakukan, perbuatan yang melibatkan pihak lain menunjukkan kekuasaan. Lain daripada itu, domain nahnu masih lagi digunakan menunjukkan apa? Keagungan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan perbuatan tersebut. Dan satu lagi di sini ialah apa? Di sini dah diguna mudhari', tadi diguna fi'il madi. So ini anzala madi, akhrajna madi, fa akhrajna di sini lagi sekali madi, tiba-tiba di sini nukhriju digunakan mudhari'. So tambah lagi satu soalan yang membawa kepada poin tadabbur kita. Kenapa di sini guna mudhari'? Kan. Kenapa guna mudhari'? Kenapa tak guna madi macam yang tadi-tadi semua tu? Kan? Habis supply matilah kita. Tapi So maknanya nukhriju berterusan Ustaz. berterusan. Sebab ya. ambil poin mudhari' kita. Satu perbuatan dilakukan secara berulang-ulang dan berterusan. So apa yang berterusan tu? Tambah kasih sayang dia Ustaz. So itu yang kedua. So yang satu dia berterusan. Apa yang berterusan? Butir-butir tanaman. Hasil tu keluar Hasil berterusan. dia. So pokok kadang kita tanam sekali. Hasilnya keluar Tiap tahun. berkali-kali. So sesuai tak guna mudhari'? Sesuai lah. Sesuai. Yang kedua, setiap kali tumbuhnya buah-buahan itu, kita makan, itu menunjukkan apa? Kasih sayang Allah Azza wa Jalla pada kita. Kalau setiap kali makan nak kena tanam, setiap kali makan nak kena tanam, kan? Dia akan sampai Macam satu sawi penat lah. Sawi. Penat. Yang kedua, dia akan jadi nanti macam beras. Nanti stok ada, stok tak ada, dia akan jadi, tengoklah kan. Kalau rajin tanam, adalah. Tak rajin tanam, tak adalah. Dia bergantung. Sebab apa? Setiap kali pun kena tanam baru, tanam baru, tanam baru. Tapi ada pokok yang kita tanam sekali, dia keluarkan hasil tu, kan? Sampai 3-4 keturunan. 7 keturunan boleh makan. Kalau tanam pokok durian, buat dusun tu kan. Banyak keturunan boleh makan. So, itu adalah apa? Bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla yang berpanjangan yang Allah nak gambarkan. So sesuailah Allah gunakan di sini fi'il mudhari' instead of Allah gunakan fi'il madi. Madi tak macam tu pula So Allah tunjukkan yang sesuai pada apa yang nak disampaikan. So bila kita gabung semua poin-poin kita yang kita dah belajar sebelum ni, dia akan jadi satu ayat tu, masya-Allah, banyaknya macam-macam yang boleh kita ambil, boleh lihat pada pelbagai sudut. Kan, kalau tengok satu lagi sudut, kan, Allah mulakan dengan sebut wahwa. Fi'il dia. Tapi tiba-tiba Allah tukar jadi apa? Nahnu. Yang dimasukkan zat yang sama ke lain? Sama. Sama, Allah juga. Tapi kenapa bermula dengan huwa, tiba-tiba jadi nahnu? Dialah yang spesifik. Huwa. Kenapa jadi digunakan huwa kemudian jadi nahnu? Allah bermula dengan huwa satu kerana nak merujuk kepada diri dia yang satu. Tak ada yang lain. Contoh Allah sebutkan kul huwallahu ahad. Allah gunakan dhamir huwa nak tunjukkan dia hanya ada satu sahaja. Tak ada yang lain. Dan dia tak perlukan kepada yang lain. So ayat ni dia nak cerita tentang apa? Tentang hujan turun daripada langit, tumbuh-tumbuhan turun, kita dapat makan hasil. Tetapi bukan itu maksud besar yang Allah nak sampaikan. Sebab kita tahu tak air hujan turun daripada langit? Kita tahu tak ada orang sebut oh hujan turun daripada bumi. Tak ada. Hujan tu dah asal daripada langit, takkan daripada bumi punya. Kan? Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Kita tahu tumbuh-tumbuhan tu nak tumbuh dia perlu kepada air. So kalau tak ada air tumbuh, ni benda yang kita dah tahu dah semua. Kita dah tahu. So Allah bukan nak bagi tahu kita benda yang kita dah tahu sahaja. Kan? Tapi yang poin yang besarnya apa? Tentang ayat ni, akidah kita terhadap nak mengukuhkan akidah, itu yang utama. Itu poin kepada ayat ni. Bukan poinnya nak tunjukkan air turun pada langit, tumbuh-tumbuhan tumbuh, kita pun makan buah-buahan. Dah. Bukan. Itu yang kita tak nampak Ustaz. Ini baru nampak. Ini poin dia. Huwa tu poin dia. Allahu Akbar. Akidah tu yang Allah nak bagi tahu. So bila orang tahu semua tu, sepatutnya dia akan balik ke mana? Bila dia dapat makan buah-buahan tu, sepatutnya dia akan balik ke mana? Dia akan balik kepada Allah. Syukran. Kalau dia duk makan, tapi dia tak semakin dekat kepada Allah, maka tak sampailah tujuan ayat ni. Tujuan ayat ni adalah bila kita makin makan,
makin makan, makin dapat banyak rezeki, sepatutnya kita makin mengesakan Allah. Allah tu kita makin dapat satu, Allah je yang bagi. Hilang semua yang lain. Pengharapan, pergantungan kita kepada benda-benda yang lain, semuanya hilang. Kita akan semakin mentauhidkan Allah SWT. Itu Sebab budak-budak pandai, ustaz, budak-budak kecil lagi pandai. Kenapa ni sampai asal kerana juga. Dia tanya. Kan? Lepas itu kita lihat para sahabat, makin mereka kaya, makin tak mereka tunduk kepada Allah. Dia tunduk. Itu yang ayat ni nak sampaikan. So rezeki yang banyak-banyak yang Allah cerita dalam Quran, langit, bumi, semuanya Allah nak bawakan kepada dia. Huwa. Kita cari dalam Quran, bila Allah cerita tentang langit dan bumi, apa-apa yang kita semua dah tahu, Allah tak ada gunakan perkataan nahnu pada awalnya. Allah mesti gunakan wahwa alladhi. Allah tak guna wa nahnu alladzina menciptakan langit dan bumi. Malam tak ada. Allah akan guna huwa, tak akan guna nahnu. Pada perbuatan dia yang kat dalam ayat itu, Allah akan guna nahnu. Tapi kat depan tu Allah akan guna huwa. Kerana poin besarnya adalah nak menguatkan akidah. Nak biar kita bergantung harap dan hanya kepada dia je kita rujuk kembali. Allah nak makin kita banyak menghirup udara, kita makin kembali kepada Allah. Makin banyak yang kita nampak dengan mata, makin kita kembali kepada Allah. Makin banyak rezeki, makin banyak makan, makin kembali kepada Allah. Makin kuat pegangan dia itu kepada Allah. Makin percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu poin pada ayat ni. Dan dia timbul bila kita tengok pada teks-teks Arab dia dan kita mula bertanya soalan, kenapa Kenapa So kan Dia kita akan boleh mula je buat Allahul Lazi kan? Ya, Dia boleh je buat Allahul Lazi anzala kan? boleh je. Kenapa Allah guna huwa pula kat sini, tak guna Allah dengan jelas? Mm-mm. Kerana bila sebut wahwa dan dialah, so orang soleh semua akan fikir, oh mungkin Tuhan aku kot, Tuhan ni kot, mungkin duit kot, mungkin pekerjaan aku kot, mungkin kekuasaan aku kot, mungkin kedudukan aku kot. Allah nak cerita ni. Tapi Allah sebut yang turunkan hujan daripada ni. Alamak, duit aku tak boleh bagi hujan turun daripada langit. Alamak, jawatan aku tak boleh bagi hujan turun daripada langit. Tak boleh keluarkan hasil-hasil ni semua. Yang bagi perniagaan aku maju bukan duit aku, bukan bos aku, bukan kawan aku, tapi huwa. Merujuk oleh siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. So setiap orang akan fikir huwa tu dan dia tu, orang akan fikir siapa dia tu? Setiap orang akan fikir oh Tuhan dia lah, ataupun apa yang dia bergantung harap tu lah, tapi Allah nak balikkan pada dia. Sebab itu ayat ni sebenarnya adalah ayat akidah, bukan ayat sains. Dia ayat akidah. Sebab itu orang yang belajar sains sepatutnya dia adalah orang yang apa? Akhirnya akan Islam. Sebab dia adalah ayat yang bawa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nampak tak ada apa-apa sangat ayat ni punya power betul kan? Kan? Ayat dia macam simple. Dia bila mula kita tengok dalam bentuk apa? Dalam bahasa Arab dia. Masya Allah. Tu belum lagi kita tengok apa? Belum lagi kalau tambahan lagi. Kita nak tengok Allah sebutkan di sini ma'an isim nakirah. Kulli syai'in isim nakirah. Allah gunakan semuanya dalam nakirah. Allah tak gunakan dalam bentuk ma'rifah. Kenapa? So itu pergi balik kepada poin isim nakirah kita. Baik. Allah Ta'ala alam. Jadi sekarang itu insya-Allah kita akan. Ustaz, ada suara Ustaz. Ya, saya silakan Ustaz. Terlintas ini surah Hashr. La ilaha illahu al-malikul quddus. So dia perbezaan ayat tu. Ada apa-apa perbezaan tak? La ilaha illahu al-malikul quddus. Maksudnya? La ilaha illahu huwa kan? Okey. Itu apa dia punya tadabbur Ustaz? Baik. Dia ada beza tak dengan ni? Beza dengan yang ini. Ayat berapa tu? Sama. Al-Hashr. Yang perbezaan punya section tu. Ayat last. Ya Allah, la ilaha illa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir tu. Dia nak menegaskan sifat dia kot. Sama. Allah menunjukkan kepada huwa, satu. Keesaan dia. Keesaan dia. Bila Allah gunakan huwa, itu adalah ayat-ayat yang berbentuk akidah.
Ayat-ayat yang berbentuk akidah. Allah ataupun tauhid, nak menunjukkan keesaan dia. Nak menunjukkan keesaan dia. Di sini Allah gunakan dua kan. Huwallah. Ini kerana Allah nak perkenalkan. Huwa tu, dia tu memang hanya Allah je, tak ada yang lain. Dia satu saja. So sepatutnya kalau kita ada seseorang yang kita nak kagumi dan nak jadikan idola, dia sepatutnya Allah Azza wa Jalla sahaja. Yang pertama-tama dan the only yang kita idolakan, takjubkan, kagumkan, harapkan dan sebagainya. Banyak kali dia ulang tu Ustaz. Wah tu. Betul, Kenapa betul. pula tu? Kalau Dan- Allah, lepas tu la ilaha illallah. So, dia balik kepada poin kita waktu Ayat kita 2 apa? Ayat 2 apa? kita Juga tu. belajar domer dulu. Ingat tak waktu kita belajar domer dulu, kita ada belajar tentang pengulangan domer menunjukkan apa. So semua poin tu kita dah belajar dah. Abang degil. Lepas tu cantik Audience yang degil sangat. ambil satu ayat kita masuk sebab apa yang kita belajar sebelum ni semuanya insya-Allah kita dah designkan supaya tengok satu ayat tu soalan timbul insya-Allah. Mana yang kita dah belajar tu ada dah dia punya poin dia, kita tinggal masuk. Haji Syekh ni hebat betul ya. Dia Sahaja. nampak je super best. Haji Syekh dia jenis suka memahati. Perhati, masya-Allah. Observer. Bukan Observer. observer. Barakallahu. Baik, aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wallahu taala alam. Cuba aku sikit pada pagi ni dan ada manfaat dapat diambil insya-Allah. Kita akan terus lagi ke depan melihat kepada wazan yang seterusnya dan mudah-mudahan selepas ini kita akan lebih memerhati dan lebih menghargai wazan-wazan yang digunakan dalam ayat-ayat. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khair bersama mulakan masa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah dan sebagai amal yang salih. InsyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.